Wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Sains tahun 6. Baik, cikgu harap murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa patuh SOP walaupun di mana anda berada. Baik, sebelum tu cikgu ingatkan supaya awak semua telah mengisi pautan kehadiran yang cikgu sertakan. Untuk kegunaan cikgu, untuk cikgu semak penglibatan kamulah dalam kelas PDPR Sains ni. Baik, untuk minggu ni kita akan masuk kepada tajuk baru. Minggu lepas kita dah belajar tentang 4 jenis buruj. Tapi untuk minggu ni kita masuk kepada tajuk baru, unit 12, iaitu mesin ringkas. Baik, cuba kita tengok objektif pembelajaran 2.1 iaitu mesin ringkas, di mana pada 12.1.1 kamu dapat menjelaskan dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas. Seperti ada 7 mesin ringkas yang kamu akan pelajari, iaitu satah condong, tuas, baji, gear, skru, takal, serta yang terakhir sekali adalah roda dan gandar. Baik, kita lihat lagi. Okey, cuba awak perhatikan gambar dekat sebelah ni. Boleh tak awak kenal pasti mesin ringkas yang ada dalam gambar ni? Boleh tak awak kenal pasti? Awak tak tahu kan mesin ringkas jenisnya macam mana? Takkan bawang tu mesin ringkas. Okey, cikgu bagi satu je, iaitu pisau. Pisau adalah mesin ringkas jenis baji. Kenapa pisau ni baji? Baik, kita akan tengok nanti, Okey, pisau ni adalah baji. Ni salah satu contoh mesin ringkas. Okey, baik. Kita tengok satu persatu 7 jenis mesin ringkas yang akan awak pelajari. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan mesin ringkas. Okey, mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Maknanya kat sini, mesin ringkas ni adalah alat ataupun teknologi yang memudahkan kerja manusia, menjimatkan tenaga dan menjimatkan masa. Sebagai contoh, awak pergi ke kedai dengan berjalan kaki dan naik basikal. Yang mana lebih mudah? Menaiki basikal, iaitu dia lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Okey, itu salah satu contoh mesin ringkas. Baik, kita tengok ada 7 jenis mesin ringkas yang awak akan pelajari. Yang pertama ialah tuas, yang kedua baji, yang ketiga takal, yang keempat roda dan gandar, yang kelima satah condong, yang keenam gear dan yang ketujuh adalah skru. Baik, mudah je 7 ni je awak kena ingat untuk mesin ringkas. Awak ingat 7 jenis mesin ringkas berserta dengan contoh, awak dah boleh jawab soalan. Baik, kita tengok apa itu satah condong. Nombor 1, satah condong ialah permukaan yang disendengkan. Permukaan yang disendengkan, kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Sebagai contoh, ni. Sebagai contoh, ni gambar apa? Tangga. Ni tangga. Ni tangga. Tangga memudahkan kita bergerak dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Mudah tak? Dekat sekolah pun ada tangga kan? Condong. Kalau tangga tu tak condong, tegak je, mudah tak? Susah kita nak panjat. Sebab itulah tangga tu dibuat secara
konsep mesin ringkas satah condong. Kemudian ni, kalau awak pergi dekat hospital, dekat klinik-klinik selalu ada ni. Laluan OKU ataupun orang kurang upaya, dia buat laluan menggunakan satah condong. Laluan manusia orang yang normal guna tangga. Kalau kita tengok kalau tolak wheelchair takkan nak guna lalu tangga kan, dia ada laluan khas dia. Pun dia buat secara dengan konsep satah condong supaya memudahkan kita bergerak dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain. Juga lori selalunya digunakan lori memudahkan pergerakan dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Contohnya kita nak naikkan baja atas lori ataupun kita nak naikkan simen di atas lori. Kita gunakan kereta tolak kan. Macam mana kereta tolak tu nak naik ke atas? Okey, kita bina satu satah condong. Faham Satah condong memudahkan kita bergerak dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain. Baik, seterusnya yang kedua ialah skru. Skru terdiri dari satah condong yang berlingkar yang dinamakan berbenang. Awak mudah je ingat skru. Skru ni dia ada berbenang. Sebagai contoh botol. Botol ni kita panggil berbenang. Skru ni pun dia punya ulik alur ni kita panggil berbenang. Pemegang mentol dalam dia ada berbenang. Untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Nampak tak? Itu adalah skru. Asal ada je berbenang ni, dia adalah mesin ringkas jenis skru. Botol minum ni pun kita panggil mesin ringkas skru sebab kita boleh tutup dengan ketat sebab dia ada berbenang. Yang ketiga adalah tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Tuas dia ada 3 bahagian. Dia ada daya tenaga lah yang kita gunakan. Dia ada fulcrum. Ni yang segitiga ni fulcrum dan dia ada beban. Daya, fulcrum, beban. Tuas mesti ada tiga benda ni. Ada daya, ada fulcrum, ada beban. Baik. Tahukah anda lengan kita juga merupakan satu mesin ringkas? Okey, awak tengok Okey, sini adalah fulcrum. Yang ni adalah jap cikgu tukar. Okey, ni adalah alamak. Kejap Baik, di bahagian ni adalah fulcrum. Ni kita panggil fulcrum sebab dia menahan. Ni daya, tenaga yang kita gunakan pada lengan ni. Dan dumbbell ni adalah beban dia. Okey, kita tengok contoh tuas lagi. Okey, contoh tuas contoh ni contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, tuas terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Okey, untuk membantu kita mengangkat objek dan menggerakkan objek dengan lebih mudah. Sebagai contoh ni ni kita tengok daya ni, orang ni menekan, orang ni tekan adalah daya tenaga dia dekat sini. Kemudian fulcrum adalah batu kecil ni, beban adalah batu besar. Kalau kita tengok contoh lain, okey, batang mop, depan ni adalah beban, daya ni fulcrum adalah tangan yang menahan ni. Batang pancing pun adalah sejenis tuas. Kemudian pembuka botol, penutup botol, ni daya, awak tekan dekat sini. Okey, fulcrum dia mana? Mana fulcrum dia? Penutup ni adalah beban. Fulcrum dia mana? Fulcrum dia bawah ni lah yang menahan botol ni. Penutup ni adalah beban. Okey, yang keempat adalah takal. Takal mudah sahaja. Takal sebuah roda beralur yang boleh bergerak bebas untuk mengangkat dan menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau seutas rantai dilalukan pada alur takal. Okey, contoh mudah kat kapal layar. Okey, kain layar ni kalau kita nak naikkan dia ada takal. Ni takal ni adalah contoh takal. Roda beralur. Contoh lagi mudah lagi, dekat kren ada. Dekat
tiang bendera dekat sekolah pun ada. Ni adalah bentuk takal. Ni awak ni contoh ni ikat bendera dekat sini, awak tarik tali dekat sini. Nanti bendera akan naik lah. Sebab tu lah bila kita nyanyi lagu sekolah, lagu negaraku, bendera naik tu sebab beban adalah bendera. Daya yang dikenakan adalah tangan tali di sebelah sini. Jadi bila awak tarik, bendera akan naik. Dia mudahlah untuk beban naik ke atas kalau kita guna takal. Bendera paling mudah. Bendera kita biasa lihat. Kita boleh turun dan naikkan bendera. Baik, yang kelima, roda dan gandar terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Okey, untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu. Contoh roda dan gandar yang ada di sekeliling kita adalah kepala paip. Kepala paip yang tempat awak pusing ni adalah roda, awak pusing kan? Pusing. Okey, yang batang dia ni dalam ni adalah gandar. Sama juga dekat perigi lama ni, perigi lama. Roda yang awak pusingkan ni, awak pusing, itu ada roda. Okey, batang yang menggulung tali ni dinamakan gandar. Begitu juga pemutar skru. Pemutar skru, pemegang adalah roda. Gandar dia punya batang dia. Contoh paling mudah yang awak nak lihat adalah kepala paip ataupun di bahagian tayar kereta. Okey, tayar kereta dua kan, lepas tu ada satu sambungan batang besi kan. Tayar tu adalah roda, batang yang menyambungkan kedua-dua tayar itu adalah gandar. Ni kalau awak dapat lihat pada tayar kenderaan pun ada konsep roda dan gandar. Pada motosikal, basikal, semua ada konsep roda dan gandar. Baik, yang keenam adalah baji. Baji mempunyai satu atau dua satah condong yang tajam. Sebab tu gambar tadi cikgu cakap pisau adalah baji. Sebab bahagian pisau dia condong menyebabkan pisau dia tajam. Sebagai contoh nampak ni pisau. Okey, pisau, kapak, penyendal pintu pun boleh dikira sebagai baji. Sebab dia tajam, dia ada satah condong yang tajam. Satah condong yang tajam. Tadi tu satah condong saja. Ini satah condong yang tajam. Okey, kegunaan baji memisahkan objek, menggerakkan objek, memberhentikan objek. Okey, menggerakkan, memberhentikan. Ini ada pada penyendal pintu lah. Memotong dan memegang objek. Baik, faham baji ni dia tajam. Gunting baji tak? Yes, baji sebab dia tajam. Baik, gear adalah mesin ringkas yang terakhir, yang ketujuh. Terdiri daripada roda atau silinder yang bergigi. Contoh mudah awak boleh tengok dekat, ni bergigi. Ni adalah bergigi. Ni adalah bergigi. Contoh mudah awak boleh tengok dekat pada basikal, pada rantai basikal, pada rantai motosikal, bahagian dalam enjin, dalam jam tangan. Ni liquid paper. Kalau awak pergi kedai RM2 kan ada liquid paper yang transparent tu, awak nampak gigi-gigi dia. Dia pun guna konsep mesin ringkas jenis gear. Okey, kegunaan dia untuk mengubah arah, ni mengubah arah ni, dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam suatu mesin yang lebih kompleks. Awak ada basikal, tukar gear tu kepada gear kecil, dia makin laju. Macam itulah contohnya. Okey, jadi awak kena ingatlah kalau satah condong, dia condong memudahkan kita bergerak dari satu aras ke aras yang lain. Kemudian kita ada roda dan gandar, kita ada tuas, kita ada gear, kita ada skru. Baik, kita tengok rumusan dia. Baik, rumusan dia mudah saja. Okey, baji, mana satu baji? Okey, baji ni pisau. Baji ni adalah pisau. Okey, baji ni pisau. Baji tajam. Bila tajam dia adalah baji. Okey, skru. Skru adalah skru lah. Ada berbenang, dia dikategorikan sebagai
skru. Mesin ringkas jenis skru. Kemudian roda ada gandar, kepala paip ada roda, ada batang yang membantu menggerakkan roda. Kemudian kita ada satah condong, okey, memudahkan pergerakan daripada satu aras ke aras yang lain. Kita ada takal, ni takal. Kita ada tuas, tuas mesti ingat mesti ada beban, fulcrum dan daya. Dan akhir sekali kita mesti ada gear. Mudah sangat. Ada 7 baji, satah condong, takal, skru, roda dan ganda, tuas dan juga gear. Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Awak lukis salin dan lukis nota di sebelah ni dalam buku sains panjang. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, awak boleh rujuk buku teks tahun 6 muka surat 205. Ada ni. Awak salin ni. Ambil gambar dia pun tak apa. Ambil gambar mudah je. Macam satah condong ni awak buatlah gambar macam cikgu tunjukkan sebelum ni, gambar yang mudah. Gear, roda ganda, skru, takal, baji, tuas. Kemudian bila dah siap nota ni, awak jawab soalan ni pula. Dalam buku teks muka surat 206. Soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Lepas buat nota tu, masih guna buku panjang juga, muka surat sebelah dia, awak jawab soalan nombor 1, 2 dan 3 pada muka surat 206. Ini soalan dia. Macam ni, apakah yang dimasukkan dengan mesin ringkas? Pilih jawapan yang betul, awak terus tulis jawapannya. Macam nombor 2 ni pun awak terus tulis jawapan dekat tempat kosong ni. Nombor 3 pun sama. Terus tulis jawapan. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Terima kasih.